Mangsa dilihat terbaring dan berlumuran darah di sekitar tempat kejadian. Pihak hospital tiba di tempat kejadian pada pukul 10.48 pagi dan mendapati mangsa telah pun meninggal dunia. Adakah mangsa dibunuh atau membunuh diri? Ahmad Sarbaini Muhammad berusia 56 tahun merupakan penolong pengarah kastam Selangor. Beliau bertugas di Pejabat Kastam Pelabuhan Kelang ditemui mati di gelanggang badminton di tingkat 1 Pejabat SPRM di Jalan Cochrane, Kuala Lumpur pada 6 April 2011. Sarbaini ke pejabat itu secara sukarela untuk bertemu pegawai penyiasat SPRM berhubung siasatan kes rasuah membabitkan 62 pegawai kastam. Mangsa merupakan antara pegawai kastam di Raja Malaysia yang ditahan SPRM dalam operasi besar-besaran siasatan rasuah dalam kalangan kaki tangan pihak berkuasa itu pada 1 April 2011 mengakibatkan kerajaan rugi sebanyak 2.2 bilion ringgit di bawah cukai yang tidak diisytiharkan. Beliau dibebaskan dengan jaminan tetapi kembali ke bangunan itu untuk menukar kenyataannya. Pada hari kejadian, pengawal keselamatan dikenali sebagai Ismail ada berjumpa dengan Ahmad Sarbaini ketika Allahyarham datang ke pejabat itu pada 6 April 2011. Ketika itu dia berada di kaunter pertanyaan di ruang legal lobi di tingkat 1 bangunan itu. Ternampak Allahyarham agak gelisah ketika dia duduk di sofa untuk menunggu penolong pegawai SPRM, Syekh Nizar Khairi Syekh Muhammad. Allahyarham kelihatan seperti ada masalah dan nampak dia membuka fail dari beg berwarna hitam yang dibawanya dan dilihat menepuk dahi beberapa kali. Tidak lama selepas itu mangsa telah disoal siasat di tingkat 3 bangunan itu. Namun kecoh seketika apabila penolong penguasa Harita Serai Anak Andrew Lenggi memberitahu penolong penguasa Kamal Awang Besar bahawa Ahmad Sarbaini sudah berada di bawah ketika Harita keluar dari bilik pantry aras 3 bangunan itu. Mangsa dilihat terbaring dan berlumuran darah di sekitar tempat kejadian. Pihak hospital tiba di tempat kejadian pada pukul 10.48 pagi apabila pegawai kesihatan dikenali Nur Muhammad Azami membuat pemeriksaan nadi di bahagian leher dan mendapati mangsa telah pun meninggal dunia. Pada 6 Julai 2011, Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Wilayah Persekutuan Muhammad Yusof Akope memberitahu Mahkamah Coroner bahawa pernah beberapa kali kamera litar tertutup CCTV di bangunan Suruhanjaya itu gagal berfungsi. CCTV yang dipasang pada 29 November 2010 dan diaktifkan sepenuhnya pada Februari 2011 seringkali tergendala dan ada kalanya rakaman dalam CCTV itu tidak jelas. Beliau mengakui pengawal keselamatan iaitu Ismail Siddiq dan Muhammad Romizi Abdul Rahman yang ditugaskan untuk mengawal bilik kawalan CCTV juga tidak mahir mengendalikan peralatan itu dan latihan asas hanya diberikan oleh vendor yang memasang CCTV berkenaan. 2 daripada 3 CCTV itu tergendala pada hari kejadian dan pada hari sebelumnya seolah-olah rakaman di dalam CCTV dihentikan oleh seseorang. Di dalam satu laporan siasatan dari unit keselamatan yang memaklumkan kegagalan CCTV itu berfungsi disebabkan kesilapan manusia. Malah sesiapa pun boleh masuk ke bilik kawalan CCTV berkenaan kerana bilik itu tidak memerlukan kad akses dan tidak berkunci. Wan Zainal Abidin Wan Zaki, 47 tahun, Eksekutif Kanan Operasi Eksport Logistik Syarikat Schenker Logistik Sdn Bhd, berkata dia juga tidak pernah memberi sebarang wang ihsan atau rasuah kepada Ahmad Sarbaini. Syarikat Schenker Logistik Sdn Bhd merupakan ejen yang berurusan dengan pejabat kastam dalam menguruskan barangan untuk dieksport. Wan Zainal Abidin berkata Ahmad Sarbaini juga menghubunginya pada 8.55 malam 4 April 2011 dan memberitahunya bahawa beliau ada menyebut nama Wan Zainal Abidin kepada SPRM dan memberitahu Wan Zainal Abidin ada memberi duit kepadanya antara RM50 hingga RM100. Penolong penguasa SPRM Harita Serai adalah orang yang pertama yang menjumpai mayat mangsa. Dalam keterangannya berkata beliau terkejut dan hampir pitam apabila melihat mayat Ahmad Sarbaini berada di tingkat 1 bangunan itu. Saksi mengatakan dia masuk ke bilik pantry di aras 3 dan hairan apabila lihat tingkap di bilik itu yang berdekatan dengan sinki terbuka dengan luas. Apabila dia menjenguk di tingkap itu, ternampak satu badan manusia berlumuran darah. Beliau tidak menyangka Ahmad Sarbaini yang beliau kenal dan pernah bercakap mati dalam keadaan sedemikian dan memaklumkan kejadian itu kepada pegawai penyiasat kes Abdul Ghani Ali dan penolong penguasa Kamal Awang Besar. Pada 12 Julai 2011, seorang pegawai SPRM memberitahu bahawa Allahyarham Ahmad Sarbaini Muhammad berada dalam keadaan yang amat tertekan ketika berada di Pejabat Suruhanjaya itu pada hari kejadian. Penolong penguasa Syekh Nizar Khairi Syekh Muhammad, saksi ke-17, berkata, keadaan itu berlaku selepas Allahyarham menghubungi wakil dari syarikat Schenker Logistik Sdn Bhd iaitu Wan Zainal Abidin Wan Zaki menggunakan telefon bimbitnya. Selepas panggilan dibuat, Allahyarham meletakkan telefon dan terus meletakkan kepalanya di atas meja sambil tangannya menggosok kepalanya dan
dalam masa kira-kira 2 minit. Ketika dia soal Peguam Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdullah bagaimana Allahyarham boleh membuat pengakuan salahnya ketika rakaman percakapan diambil pada 4 April 2011. Syekh Nizar berkata dia menyuruh Allahyarham menceritakan pengalamannya dalam kastam. Ketika itu Ahmad Sarbaini mengaku beliau ada menerima wang ihsan daripada asing dari syarikat Tokmak Shipping antara 30 hingga 200 ringgit sebulan dan daripada Wan Zainal Abidin dari syarikat Schenker Logistik Sdn Bhd antara 50 hingga 100 ringgit sebulan. Allahyarham memaklumkan bayaran itu dibuat di kedai kopi di luar pejabat kastam dan dia agak terkejut dan tidak sangka Allahyarham akan membuat pengakuan berkenaan. 3 pegawai kastam yang memberi keterangan menyifatkan Allahyarham seorang yang tenang, penyabar serta tidak mudah melatah. Mereka ialah penolong pengarah kastam Subang Azman Yusof, pegawai kastam Kanan Zamzam Muhammad Yusof dan penguasa kastam Siti Sarina Samsudin. Azman Yusof berkata sepanjang mengenali Ahmad Sarbaini sejak 1998, rakan baiknya itu banyak memberi nasihat dan tidak pernah berprasangka terhadap orang lain. Azman merupakan orang terakhir berjumpa Ahmad Sarbaini sebelum kematiannya. Dia berjumpa dengan Allahyarham pada 5.30 pagi 6 April 2011 di pejabat kastam dan selepas itu mereka pergi ke Masjid Subang untuk menunaikan solat subuh. Dan selepas Allahyarham menunaikan solat istikharah, beliau memaklumkan akan menukar pengakuan yang telah dibuat kepada SPRM pada 4 April. Beliau tidak bersetuju Allahyarham menukar pengakuan yang telah dibuat, balik mencadangkan Ahmad Sarbaini melawan kes itu di mahkamah jika didakwa. Sementara itu Zamzam yang bertugas di Wisma Kastam Pelabuhan Barat berkata, Ahmad Sarbaini berakhlak baik dan berintegriti tinggi. Pada 15 Julai 2011, Mahkamah Koroner diberitahu Ahmad Sarbaini Muhammad tidak membunuh diri dan tidak dibunuh. Sebaliknya terjatuh ketika cuba keluar daripada tingkap di bilik pantry aras 3 bangunan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Wilayah Persekutuan. Deputi Superintendent Polis Syahrul Osman Mansur yang bertugas di Makmal Forensik Bukit Aman berkata, beliau berpendapat Allahyarham cuba keluar daripada tingkap itu untuk melompat ke bumbung berdekatan tetapi terjatuh di gelanggang badminton yang terletak di aras 1 bangunan berkenaan. Beliau juga berkata apabila berada di tingkap berkenaan dan melihat ke bumbung yang berdekatan, jarak antara bucu tingkap ke bumbung kelihatan dekat. Namun apabila dibuat ukuran, jaraknya agak jauh iaitu 3.02 meter. Setelah siasatan dilakukan, beliau turut mendapati kedudukan mayat berada selaras dengan tingkap di aras 3 berkenaan dan setelah memeriksa mayat, ditemui kesan cat putih pada kepala tali pinggang dan bahagian hadapan seluar mangsa. Hasil pemeriksaan di bilik pantry juga ditemui goresan lebih kurang 4 cm pada dinding tingkap yang berdekatan dengan sinki di mana dipercayai Allahyarham cuba keluar. Tiada bukti yang boleh melibatkan pihak ketiga terbabit dalam kematian Ahmad Sarbaini kerana tiada kesan atau tanda pergelutan yang ditemui di dalam bilik pantry itu. Sekiranya pergelutan berlaku, kemungkinan terdapat kesan kotoran pada tapak kasut dan cap jari dalam bilik berkenaan dan tiada kesan luka ditemui selain darah yang keluar banyak pada mulutnya akibat terjatuh. Baju yang dipakai oleh Allahyarham juga tidak terkoyak dan butang bajunya tidak tercabut. Bilik pegawai SPRM lain termasuk bilik penolong penguasa Syekh Nizar Khairi Syekh Muhammad turut berada dalam keadaan kemas dan teratur. Begitu juga bilik saksi dan bilik makan yang berada di tingkat 3. Kesemua tiada tanda pergelutan. Selain itu, ahli kimia Dr. Muhammad Sukri Hassan dari Jabatan Kimia Malaysia dalam keterangan berkata, hasil analisis terhadap spesimen darah, air kencing dan kandungan perut yang dibuat terhadap Ahmad Sarbaini mendapati tiada alkohol, dadah-dadah lain dan racun perosak yang dikesan dalam spesimen berkenaan. Seorang lagi ahli kimia dari jabatan yang sama, Saiful Fazami Muhammad Ali, berkata hasil analisis yang dilakukan ke atas 2 serpihan cat putih mendapati cat itu adalah serupa. Mahkamah Koroner pada 26 September 2011 memutuskan bahawa kematian Ahmad Sarbaini Muhammad tiada unsur bunuh diri ataupun penglibatan pihak ketiga. Koroner Aizatul Akmal Maharani dalam penghakimannya berkata, pihaknya bersetuju dengan pandangan pakar terutama mengenai kecederaan yang dialami Ahmad Sarbaini. Kecederaan itu lebih membuktikan Ahmad Sarbaini terjatuh dari tingkat 3 bangunan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Wilayah Persekutuan tanpa disengajakan dan kematian disebabkan nahas. Pada 4 April 2014, keluarga mangsa memfailkan tuntutan saman RM8 juta terhadap SPRM, kerajaan dan 7 defendant lain. Dalam pernyataan tuntutannya, Masyiah mendakwa kematian suaminya disebabkan dibunuh secara tidak sengaja oleh defendant-defendant sehingga menyebabkan suaminya mengalami kecederaan diri yang serius, seterusnya mengakibatkan kematiannya. Sehubungan itu, plaintiff antaranya menuntut ganti rugi untuk ganti rugi keterlaluan, ganti rugi teladan dan lain-lain yang difikirkan bersesuaian yang kesemuanya berjumlah RM8 juta.
Akhirnya pada 20 Jun 2016, Mahkamah Rayuan memutuskan kecuaian oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM telah membawa kepada kematian Ahmad Sarbaini Muhammad dan memberi RM213,000 sebagai ganti rugi kepada keluarganya. Hakim Muhammad Zawawi berkata terdapat satu arahan dalaman bahawa mana-mana siasatan ke atas suspek mesti dijalankan di tingkat pertama premis SPRM. Dalam kes Ahmad Sarbaini, siasatan telah dijalankan di dalam sebuah bilik di tingkat 3 bangunan itu. Hakim juga berkata terdapat arahan bahawa Ahmad Sarbaini yang telah pergi ke pejabat SPRM berhubung dengan kes rasuah perlu dikawal pada setiap masa bagi mengelakkan kemungkinan berlakunya sesuatu yang buruk terhadap suspek. Jadi Hakim Muhammad Zawawi mendapati terdapat kecuaian daripada pihak SPRM dalam mengendalikan kes berkaitan kematian mangsa. Begitulah kesudahan kisah ini. Sebagai rakyat Malaysia, ramai yang mempersoalkan cara kematian mangsa, terutamanya apabila ianya berlaku di pejabat SPRM. Namun mengikut kata pakar, segalanya disebabkan kemalangan. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa Allahyarham Ahmad Sarbaini dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.